Sebagai pengenalan, asas tapak adalah wajib untuk membina bangunan kediaman atau komersial. Ini adalah sebahagian daripada sistem struktur yang menyokong dan melabuhkan struktur atas bangunan dan menghantar bebannya terus ke bumi. Untuk mengelakkan kerosakan daripada Freeze cycles berulang, bahagian bawah asas mesti berada di bawah garis frost. Ia terdiri daripada geotechnical komponen tanah dan komponen asas dalam setiap projek. Terdapat dua jenis asas tapak, iaitu shallow foundation dan deep foundation. Shallow foundation ialah asas dari sebahagian struktur yang ada hubungan langsung dengan tanah di mana beban dihantar semasa dalam asas mempunyai komponen utama penutup cerucuk dan cerucuk. Cerucuk ini panjang yang mana memindahkan beban ke tanah yang lebih dalam atau batu yang mempunyai tinggi kapasiti galas. Reka bentuk asas bergantung pada pemuatan bangunan, jenis tanah dan kewangan. Types of foundation. Untuk shallow foundation, kedalaman asas adalah kurang daripada atau sama dengan lebar asas. Asas adalah sesebuah bahagian penting dalam sesebuah struktur. Kestabilan struktur bergantung kepada kestabilan struktur tanah sokongan. Shallow foundation digunakan untuk memindahkan beban bangunan ke tanah dasar dan kebanyakannya untuk tanah teguh atau beban ringan. Deep foundation. Pile foundation adalah anggota yang agak panjang dan langsing. Beban struktur mungkin dipindahkan ke strata teguh yang lebih dalam ataupun timbunan. Cerucuk mungkin dikenakan beban menegak atau sisi atau gabungan beban menegak dan sisi. Deep foundation untuk memindahkan beban bangunan ke tanah dasar dan kebanyakannya untuk tanah lemah atau beban berat. Tujuan dan kepentingan foundation dalam pembinaan. Yang pertama, menanggung beban yang berat. Terdapat dua beban yang mesti ditanggung oleh asas bangunan, beban mati dan beban hidup. Beban mati merujuk kepada berat tetap struktur bangunan itu sendiri, manakala beban hidup adalah perubahan berat penghuninya dan kandungan lain. Jika Anda berada di tempat yang sejuk, kepentingan salji juga merupakan sebahagian daripada beban hidup. Asas mestilah berterusan dengan 4 inci. Tapak dinding tanah bersambung untuk menanggung beban ini. Ia juga mesti cukup tegar untuk dihantar berat keseluruhan ke tanah tanpa sebarang masalah. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa tanah keras seperti tanah lembut atau basah dan landai lokasi akan memerlukan asas yang berbeza. Kita boleh cuba memasang jubin menegak untuk membuat struktur lebih stabil. Yang kedua, menahan kerosakan ribut. Selain daripada menahan bangunan dan menanggung beban berat, asas juga bertindak sebagai penstabil terhadap pergerakan sisi atau sisi ke sisi. Ia sepatutnya cukup kuat untuk bertahan dalam keadaan cuaca buruk seperti ribut, hujan lebat, angin kencang yang boleh melanda bangunan. Walaupun kita percaya bahawa rumah sederhana dengan batu bata akan cukup kuat untuk bertahan dalam bertahun, ini adalah salah sama sekali. Perkara yang menjadikan infrastruktur kukuh mencukupi untuk bertahan bertahun-tahun, pemukul adalah asas yang kukuh. Jadi, jika Anda ingin mempunyai bangunan yang Anda boleh turunkan untuk generasi, Anda perlu melabur lebih banyak. Yang ketiga, melindungi bangunan daripada banjir. Jika bangunan Anda berada di kawasan yang terdedah kepada banjir, ini boleh menjadi berita yang mengerikan untuk kestabilan bangunan Anda. Walau bagaimanapun, mempunyai asas yang kukuh boleh memastikan bahawa bangunan Anda akan kekal berdiri walaupun air meresap melalui struktur harta Anda. Ia akan membantu dalam menjaga integriti struktur Anda utuh sebaik sahaja air surut. Yang keempat, menyediakan penebat. Pada musim sejuk, kita mungkin berfikir bahawa kehilangan haba adalah disebabkan oleh kekurangan penebat pada bumbung Anda. Bangunan seperti yang kita ketahui bahawa udara panas sentiasa naik. Inilah sebabnya orang ramai menggunakan palka loteng penebat yang betul. Walau bagaimanapun, sesetengah daripada kita tidak tahu bahawa haba juga boleh pergi apabila ia bersentuhan permukaan yang lebih sejuk seperti bumi. Jika Anda ingin mengelakkan ini, adalah lebih baik untuk membina asas yang kukuh kerana konkrit tertulang boleh menjadi penampan yang mencukupi. Selain itu, tujuan penebatnya juga boleh membantu mencegah kelembapan tanah daripada merosakkan dan membuat struktur kayu bangunan menjadi reput. Jika Anda mempunyai ruang bawah tanah, lebih baik mempunyai asas kotak dengan papat konkrit terhadap paras tinggi air bawah tanah. Kita boleh pasang pintu akses kalis air jika Anda perlu. Kelima, bina integriti bangunan Anda. Integriti bangunan boleh mengukur usaha, masa dan pelaburan yang Anda berikan untuk masa depannya.
Selain daripada memberi tumpuan kepada reka bentuk, ia juga penting untuk memberikan perhatian yang secukupnya terhadap struktur dan asas untuk memastikan ia kukuh dan selamat pada setiap masa. Jika anda ingin memastikan pembinaan komponen untuk keselamatan, memasang pintu akses terlindung keluli adalah terbaik. Pengenalan bangunan. Bangunan yang kami kaji bagi kajian kes kali ini ialah saliran monsun untuk bangunan teres 2 tingkat yang terletak di Jalan Sibuga, Sandakan, Sabah. Ianya dibangunkan dengan kontraktor utamanya iaitu Syarikat Menang Tinggi Sendirian Berhad, manakala klien bagi bangunan tersebut ialah IJM Corporation Sendirian Berhad. Kegagalan struktur yang bermula apabila terdapat keadaan tanah yang buruk di kawasan itu yang akan menyebabkan kegagalan tapak asas. Keadaan tanah bagi kawasan tersebut adalah dalam keadaan yang tidak baik, iaitu mengandungi kelembapan air yang sangat tinggi. Kebanyakan masalah asas pada bangunan adalah disebabkan oleh air. Jadi jika terdapat terlalu banyak air, tanah akan membengkak, dan jika terdapat terlalu sedikit air, tanah akan mengecut. Jadi kalau dia banyak air pada tanah tu, dia akan terlalu moist lah. Jadi kedua situasi ini boleh menyebabkan masalah dengan bangunan, terutamanya apabila ianya terlalu lembab ataupun ianya terlalu kering. Dia tertumpu hanya pada satu bahagian asas. Dalam erti kata lain, jika tanah di bawah asas adalah tidak sama rata, basah dan keringnya. Seterusnya ialah punca kegagalan asas bangunan. Puncanya dia ada 3 keadaan, iaitu yang pertama, keadaan tanah yang buruk, tanah yang lemah, organik, ataupun dia berserpi dan lain-lain contoh boleh menyebabkan pengembangan yang menyumbang kepada kegagalan asas. Menggunakan sistem pembaikan asas yang betul boleh mengatasi keadaan yang tadi itu. Yang kedua situasinya ialah penyediaan tanah yang buruk. Apabila kita cut and fill, iaitu potong dan isi tanah, harus disediakan dengan betul sebelum struktur dimulakan, atau ianya boleh mengakibatkan tanah yang tidak dipadatkan dengan betul di bawah asas. Situasi yang ketiga, apabila berlaku penyediaan tapak bangunan yang lemah. Keadaan potong dan isi di mana tanah dialihkan dari bahagian tapak bangunan dan disusun pada yang lain, memerlukan penstabilan tanah yang betul sebelum struktur dimulakan. Kalau tidak buat begitu, pergerakan tanah yang tidak dijangka di bawah asas mungkin berlaku. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Kurniati binti Jamal. Saya bekerja di sebuah syarikat pembinaan iaitu Menang Tinggi Sendirian Berhad yang bertempat di Sandakan. Saya memegang jawatan sebagai QA/QC dan Assistant Project Engineer. Saya sudah bekerja selama 3 tahun. Saya terlibat dengan projek shop lot dan monsoon drain yang bertempat di Sandakan juga. Apakah pendapat Anda tentang kelemahan struktur yang berlaku dalam pembinaan? Pada pendapat saya, kelemahan struktur disebabkan oleh kondisi tanah yang lembut dan boleh menyebabkan endapan pada struktur binaan. Apakah cara mengatasi masalah ini berkesan untuk dalam tempoh jangka masa yang lama dan kenapa? Soalan yang kedua, ya, cara ini dapat mengatasi masalah dalam masa jangka yang panjang kerana terdapatnya support dari bahan yang digunakan iaitu bakau piling untuk mengelakkan struktur binaan kolaps dalam masa yang singkat selepas proses pembinaan dijalankan. Bagi pendapat anda, apakah punca permasalahan ini? Soalan yang ketiga, pada pendapat saya, punca ini boleh berlaku disebabkan oleh permukaan tanah yang lembut dan struktur binaan dahulu merupakan kawasan
sungai yang ditimbus. Dengan menggunakan bakal piling sedalam 2 meter dan ditanam sehingga sampai ke permukaan yang keras, kontraktor ataupun company yang terlibat dalam dapat menyelesaikan masalah tanah mendap yang dihadapi di tapak pembinaan mereka. Bukan itu sahaja, mereka juga menggunakan exchange soil untuk menstabilkan tanah itu semula, dan juga piling yang digunakan mempunyai piling yang hampir sama dengan piling untuk membuat sebuah rumah. Manakala saranan yang ingin kumpulan kami ajukan ialah dengan melakukan ujian terhadap tanah tersebut sebelum melakukan pembinaan untuk mengetahui keutuhan dan kelembutan maupun kelekatan tanah tersebut. Antara ujian-ujian yang boleh dilakukan termasuklah uji kaji tanah dan analisis tanah, di mana memerlukan prosedur yang amat ringkas dengan mengambil sampel tanah, diambil dan diletakkan di sebuah tempat tertentu, dan mengambil moisture content dan melakukan imbasan fizikal terhadap tanah itu untuk mengetahui jenis tanah melalui moisture content dan warna tanah tersebut.